Jangan salahkan perempuan maupun lelaki. No name. Thank you, no name. Terima kasih. Kata kita nama lelaki kita tercemar kan. Selalu gitu kan. I mean for myself until now I haven't get new relationship because of the past. Yes, betul. Betul. Saya kenal orang yang pernah broken hearted sampai orang tak ada get involved into another relationship. Memang ada orang macam tu. Dialova, thank you for the gift. Kasmija, welcome to the live. Yang paling sakit kita sayang dia dah lebih dari diri kita. Tahu-tahu dia top ada orang lain. Itulah kan. Baju ada jual kat Singapura. Ada. Ija. Apa? Lia. Ada. Boleh tengok dekat web. Hombre31.store. Yes, ada. Tapi kalau Akso tak ada beg kuning Akso tak ada beg kuning. Oh ni, alamak, Miss Wada. Bang Aaron, 31 hari bulan ni genap saya berpisah 7 tahun. Doakan saya terus kuat membesarkan 4 orang anak, Miss Wada. Oh, semoga Allah pemudahkan segala urusan Miss Wada. Okay, berikan kekuatan, kesabaran, murah rezeki dan kesihatan baik untuk laksanakan semua itu. Menjadi seorang single parent memang agak susah. Saya sekarang kena cari komen isteri saya sebab isteri saya kata kenapa saya selalu tak baca komen dia. Tapi tadi saya scroll memang tak nampak pun di komen. Belum apa-apa dah kena marah. Takut bini kan? Saya yang beli beras. Kau beli beras bro, takut. Mana tak ada pun dah your komen mana ada. You ni. Tak adalah. I don't see your comment dah. You kena komen sekali lagi bawah, boleh baca dah. Ada memang dah terlepas. Kedai area mana Setia Taipan? Ya, Setia Taipan daerah mana ni? Setia Taipan korang boleh waste Hombre Malaysia ataupun Google Map Hombre Malaysia. Ketika dekat Setia Taipan belakang Jamu Mall tu. Saya dah berpisah dengan suami 17 tahun, anak usia 18 tahun. Saya tak nak kahwin lagi. Okey, faham? Apa kata kalau bila kita dah ada dalam situasi macam tu, lepas tu berpoligami, adakah itu adalah satu option yang baik, satu kata orang tu untuk keluarkan daripada masalah tu, dia kahwin satu lagi. Tu dating komen mana tak ada, tak nampak pun. Jap, I tengah carilah, sabarlah. Oh, okey, isteri saya kata, I said kepada semua lelaki, hargailah isteri yang baik. Dan saya pun kata kepada semua perempuan, hargailah suami yang baik. Macam tu. Miau. Okay. So kalau yang dah kena tangkap basah tu, kalau dia kahwin satu lagi macam mana? Poligami okey tak rasanya? Kemarin ada yang melamar saya tapi saya reject sebab saya terlampau trauma. Allah, Miss Wada. InsyaAllah, okay, one day Allah akan bukakan hati you untuk terima orang baru dalam hidup you, okay? Tapi dia ditangkap sebelum poligami tu. Nah, I know. Memang dia whatever. Itu saya tak nak cakap pasal kes tu. Saya tanya, kalau macam tu, adakah poligami satu cara untuk keluar dari masalah? Itu je soalan saya. Saya bukan nak enforcekan perbuatan tu ataupun menindakkan perbuatan tu. Saya cuma tanya pendapat anda. Itu sahaja pendapat anda. Okey, di sini Latu kata better berpisah lah kalau macam tu. Alright, I respect your opinion. See, ada orang kata lebih baik berpisah. Kalau suami curang, isteri yang baik masih akan bagi peluang. Ya, betul. Okey, tapi ni Nas Teddy katakan. Ni dia, Nas Teddy kata, tapi poligami halal apa? Dia kata halal apa? Okey, sila orang jawab. Jawab balik statement Nas Teddy. Dia kata poligami halal apa? Apa kata anda?
Nas tadi kata poligami tu halal. Kalau nak payung emas, setujulah. Okey. Sometimes salah seorang buat salah besar dan berpanjangan sampai the other one cari lain. Ya, yeah, boleh. It depends. If husband income strong, wife have to... Okay, ni satu. Alright, this is a very good comment. Okay. Depends. If husband become strong, wife have to swallow the bullet. So, kalau suami tu tak ada duit, dia tak boleh poligami lah. Is it? Kalau lelaki tu dia tak ada duit, dia tak boleh kahwin dua lah. Is that what are you trying to say? Dia kata income kuat boleh kahwin lagi. Kalau income tak kuat, macam mana? Tapi kena ingat, bukan setakat financial, anak-anak emotional. Yes, betul. Semuanya bukan pasal wang ringgit. Pun kena adil dari segi perasaan, persefahaman. Kalau poligami halal, isteri pun boleh ada pasangan lain. Wish. Komen ni panas. Ia mengatakan kalau poligami halal, isteri pun boleh ada pasangan lain. Takkan suami je. Cuba awak jawab balik. Statement. Alamak, nama awak saya tak tahu. Okay, saya terima. Iran tu. Hai, Assalamualaikum. Salam. Haikal Hanis. Saya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okey, kita kenapa muka awak macam pelakon tu? Siapa? Delisha. Tak adalah, saya bukan Delisha. Hana Delisha. Muka awak macam Hana Delisha. Tak adalah. Tak, awak bukan Hana Delisha, awak Hana Delicious. Abang jangan puji sangat bang, nanti melambung dia. Hana Delicious. Abang duduk mana? Saya duduk dekat rumah. Kat rumah. Abang buat apa je? Kita sekarang tengah berbual topik pasal poligami dan Poligami? Saya tak berkahwin lagi abang. Bagus. Seriously? Saya tak berkahwin lagi abang. Bagus. Rasanya kenapa belum kahwin lagi? Ya, ini abang, ini betul. Saya dah 29 bang, tapi saya tak kahwin lagi sebab Boleh. sebab apa? Sebab mak ayah masih lagi tak bagi. Macam tu lah. Oh, tak bagi. Okay. So saya macam macam tu lah. Tapi sampai bila nak macam tu? Sampai bila? Tak tahu abang. Macam mana saya nak buat tu? Macam mana saya nak buat? Macam tu lah. Kenapa? Senang je. Just awak kena jatuh cinta je. Dah habis cerita. Ya, memang saya jatuh cinta. Tapi saya ada someone. Tapi dalam masa yang sama, mak saya lah. Dia macam agak memilih. Okey lah. Mak awak memilih. Tapi is untuk for your own good kan. It's for your own. So okey lah. Kalau contohnya kan, kita dapat someone yang macam dari segi agama, dari segi Sorry. dari segi agama, dari segi macam dia punya kerja okey. Tapi mak ni dia macam tak boleh lepas lagi. Macam mana tu? Itulah. Susah saya pun nak jawab. Haikal, awak macam mana Haikal? Awak dah kahwin? Belum. Saya baru 20 lah. Ini sesi jodoh untuk Farhanis dengan Haikal? Tak. Tak ada adik-adik saya. Saya baru dapat lesen kaunselor. Kaunseling dalam masalah apa? Saya lebih kepada organisasi. Contoh kalau saya masuk ke hospital, saya dapat masuk. Lepas tu macam mahkamah pun saya dapat masuk. Macam tu lah. Haikal, awak kerja apa Haikal? Haikal belajar lagi rasa. Tak silap saya. Abang Aaron, please kejap. Please nak ambil gambar. Nama Haikal tapi suara perempuan. Yang lain lah. Abang cakap topik pasal poligami kan? Taklah, kita cakap pasal perhubungan. Itu je. Wah, dia main. Macam mana nak flip? Apa yang awak buat Haikal tadi? Awak baring ke? Awak tidur ke apa ni? Saya tengah baring. Tenang betul. Kaki sakit bang. Hari ni selalu jogging. Tapi ni tak jogging kan, kaki sakit. So awak bila awak nak kahwin? Tak dengar? 20. 2 tahun. 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. So dah ada apa calon lah. Dah ada calon. Tak ada lagi.
InsyaAllah bakal menyusul. Belum ada calon macam mana confident boleh tahu 2 tahun akan kahwin? Target dulu. Target dia target. Saya target 25 tapi tak kahwin-kahwin lagi. Tak dapat lambat jodoh lah, lambat lagi. Abang. Ya. Abang nak tip bang. Tip untuk sado. Awak hari-hari jogging lah sadar lah tu. Dia tak cukup lagi lah. Apa sikit. Boleh. Jogging-jogging lepas tu angkatlah exercise bersih ke apa ke. Baik lah. Mudah. Itu. Tekan. Abang jual apa bang? Tak dengar? Abang jual apa tu? Oh, saya jual baju, saya jual oud, saya jual akso. Tapi akso tu saya tak tunjuk lah. Dia kena ban. Oh, kenapa dia kan jual? Korang duduk mana? Duduk kat Selangor ke negeri mana? Terengganu. Terengganu. Oh, duduk Tengok belakang. Ya, dia student saya. Oh, korang kenal lah ni. Nah, Kenal lah. Allah. saya buat praktikal dekat dia punya college dulu. I see. Saya buat sesi counselling lah dulu. Saya buat sesi counselling individu, kelompok macam tu lah. Okey, cuba saya cuba awak menunjuk kemahiran kaunseling awak kepada saya. Silakan. Oh, Dia ni perlu tau. Silakan. Okey, saya buatkan satu senario, awak kaunseling saya, okey? Okey, sikit ya. Okey. Okay, dia punya senario dia macam ni. Saya anak tengah. Kalau dengan abang ataupun kakak, saya kena dengar cakap. Tapi kalau dengan adik, saya kena mengalah. Apa saya nak buat dengan hidup saya? Okey. Apa yang abang rasa bila abang kena macam tu? Tak tahulah sebab kalau kanan kena dengar cakap. Kalau yang kiri kena mengalah. Sebenarnya saya nak bahagia. Macam mana saya nak accept diri saya? Tapi abang macam mana perasaan abang bila abang rasa macam tu? Apa yang abang rasa bila abang duduk dekat tengah-tengah macam tu? Rasa macam tak tahu nak buat macam mana gitu. Tak tahu nak buat macam mana? Kalau apa tadi abang cakap yang first apa duduk anak nombor 2? Kalau yang sulung tu dia cakap adik-adik kena dengar kan. Lepas tu yang paling bongsu tu dia kalau minta selalu dapat kan sebab orang mengalah. Tapi yang kalau kat tengah-tengah tu mana bab untuk dia mendengar cakap dan juga dia pun kena mengalah at the same time. So dia both side je kalah lah. So apa yang dia nak rasa kalau saya dapat situasi macam tu sebagai seorang kaunselor, apa yang awak akan nasihat? Okey, mula-mula saya nak cakap pasal kaunseling dululah. Sebagai seorang kaunselor, saya tidak boleh memberi nasihat. Saya hanya boleh memberi jalan ataupun bagi klien saya celik akal. Contoh saya buat sesi dengan abang, saya akan dengar segala apa yang abang ceritakan dekat saya. Okey, ceritalah macam-macam apa-apa segala isu, and then saya akan guide je abang untuk abang celik akal dengan isu yang abang alami. Contohnya kalau abang bagi saya situation macam tu, saya kena dengar banyak pihak, faham tak? Saya kena dengar apa yang abang cerita tentang anak yang sulung, lepas tu abang cerita tentang anak yang bongsu. And then baru saya boleh conclude ataupun saya boleh bagi pandangan saya dekat abang. Okay, sebab kalau sesi kaunseling ni, kalau abang nak tahu, sesi kaunseling ni kita adalah ada etika kerahsiaan. Contohnya etika kerahsiaan tu kita tidak boleh contohnya abang berkongsi tentang ni macam ni, orang lain tak boleh tahu sebab kita ada undang-undang dan etika macam itulah, lebih kurang macam tu. So kalau macam abang bagi saya apa yang saya nampak lah, tapi saya tak tahu secara keseluruhan cerita abang. Apa yang saya nampak abang kena duduk sama-sama, contohnya abang dengan adik-beradik abang untuk kita just luah perasaan, cakap each other lah untuk kita untuk semua belah pihak memahami. Kadang-kadang memang yang bongsu macam ni, tapi kalau kita sama-sama berdepan antara satu sama lain tak mustahil. Macam saya anak yang kedua. And then saya anak kedua. Saya faham dengan situasi yang abang alami, tapi apa yang saya buat saya terima je, and then saya tengok kebaikan antara adik-beradik saya. Faham tak? Okey. Mungkin side dia memang macam ni. Kita ada perangai kita sendiri, abang kita ada perangai dia sendiri, yang bawah pun ada perangai dia sendiri. So, and then kita kena accept. Benda tu memang kita kena accept, tapi dalam masa yang sama kalau kita rasa benda tu memberi efek kepada diri kita, kita boleh orang cakap tu kita boleh consider sama-sama dengan adik-beradik kita. Contoh kalau adik-beradik kita dah besar dah, kalau kecil-kecil lagi, kita mestilah faham kan adik-beradik kecil dia, mestilah kita faham keadaan adik-beradik kita tu. Kecil lagi kan. Kita tak boleh nak consider dengan dia. Tapi kalau adik-beradik kita dah besar umur 20 lebih, mungkin kita boleh sama-sama duduk sebumbung kan. Kita dah duduk sebumbung, mestilah kita boleh to each other lah. Bincang each other. Tu adalah pandangan saya, tapi saya tak tahu secara keseluruhan cerita abang, jadi saya tak boleh nak conclude secara keseluruhan macam tu. Apa yang saya faham macam tu lah. Okay, untuk Haikal pula, awak anak ke berapa?
Sulong. Oh, ada berapa adik-beradik? 3 termasuk saya lah. Oh, so mesti ada satu yang tengah kan? Ha. So macam mana awak how do you treat your adik yang nombor 2 tu? Maksud dia? Yalah macam manalah dia adakah dia rasa macam mana saya rasa, sebab saya pun anak tengah juga. Dia kecil lagi. Saya dengan dia beza 6 tahun. Oh jauh. Jauh. Saya dengan abang saya 2 tahun. Tapi abang saya ni jenis yang senyap, tak ada isu sangat lah. Tapi adik saya yang bawah saya tu dia macam agak degil. Nah, select tu. Like dia agak degil Agak degil sikit lah macam mak cakap macam ni, dia cakap macam tu. Tapi saya pun orang yang macam tu juga. Tapi dalam masa yang sama saya kena faham, saya sebagai seorang kakak, saya faham keadaan adik kan kadang-kadang dia ada lah. Anak lelaki faham dia akan ada perangai dia yang tertentu. So kita kena, macam kalau kita anak nombor 2 ni, kita kena tengok macam diri saya akan tengok abang saya macam mana perangai dia, adik saya macam mana perangai dia, macam mana kita nak adapt dengan perangai adik-adik kita untuk kita rasa lebih tenang, untuk kita rasa lebih positif dengan dia orang. Bagi saya, keep positif tu adalah satu yang bagus untuk diri saya. Saya ni macam, walaupun orang walaupun orang push saya apa-apa pun, saya akan ambil side yang positif saja. Side yang negatif tu saya tengok antara 2 side positif lebih banyak ke side negatif lebih banyak. Apa-apa sahaja dalam isu berkenaan dengan adik-beradik. Betul, ada orang kata selalunya nombor 2 kena mengalah. Tetapi setahu saya yang selalunya anak yang tengah tu adalah anak favourite kan? Ya, kadang-kadang mak mesti akan panggil Angah, mesti akan panggil nama. Selalunya yang favourite mesti yang anak tengah-tengah tu. Selalu gitu. Itulah kelebihan dia. You win some, you lose some. Saya pun tengah juga. Abang nombor apa? Station tu ke dulu? Tak adalah, dulu kecil-kecil tapi sekarang dah besar. Macam mana Fahani cakap tadi lah kan, kecil-kecil bila dah besar semua dah matang, tak adalah fikiran macam tu. Cuma saya ada 3 anak lah kan, so yang first boy, second girl, third pun girl. So saya sentiasa kena tunjukkan yang saya tak ada berat sebelah. Semua saya sayang serata. Kalau satu dapat iPhone, semua dapat iPhone lah itu. Macam abang ada 3 orang anak. Anak yang nombor 2 dia ada perangai pelik tak? Dia tak ada perangai pelik, cuma dia lebih manja dengan saya. Dia lebih manja dengan saya. Okey. Dia ada kebanyakan yang saya jumpa, and then saya bukan kaji lah, macam kaunselor kan dia macam ada buat macam penyelidikan ke apa kan. Kebanyakan anak nombor 2 ni dia ada perangai pelik dia sikit. Dia macam keras kepala sikit, dia ada degil dia sikit. Kan? Yes, my second daughter dia agak keras kepala lah. Kalau dia kata no is no. Ya, betul. Saya macam tu lah. Macam kadang-kadang mak saya cakap, ni saya akan jawab ni. Saya kata sebab saya rasa benda ni betul, saya akan kata, Umi, benda ni betul. Dia pun terus macam, tak apalah. Dia kadang-kadang lah dululah, masa dulu. Tapi sekarang ni macam saya tengok jugalah keadaan. Macam mak saya cakap benda tu, saya rasa macam tak betul, saya bagi tahu elok-elok lah macam tu. So Haikal sebagai anak sulung in your family, berat tak rasa tanggungjawab tu? Setakat dengan mak ayah adik kita tu taklah berat sangat. Tapi kena belajar lah slow untuk jaga adik bawah-bawah ni. Okey, terus terang cakap, favourite yang mana? Adik nombor 2 ke adik nombor 3? Nombor 3 lah. Nombor 3 lelaki. Kan selalu gitu. Sebab nombor 2 perempuan. Macam anak saya, abang dan kakak selalu cakap Dahlia yang adik tu yang bongsu. Dahlia selalu get things away. Selalu dia dapat. Tapi tak juga. Tak selalu macam tu. Dia rasa diri dia. Kadang-kadang anak bongsu pun dia akan rasa, akak ni dapat ni. Padahal tak ada pun. Padahal sama rata je. Tapi ramai tu komen kata, ya betul tu sis, anak saya yang nombor 2 tu pun macam tu. Dia macam panas baran sikit. Ya. Nombor 2, kebanyakannya orang buat statistik pun kebanyakannya memang nombor 2 dia ada perangai dia sikit. Dia memang ada macam nak dari segi degil sikit lah. Macam ikut dia nak kata A, memang dia akan kata A. Ya, betul. Anak kedua saya tak keras kepala. Dia anak paling patuh arahan. Jarang sangat buat saya marah. Kebanyakan kan saya rajinlah jumpa. Kalau anak nombor 2 ni, ada yang macam dia akan betul-betul ikut cakap dan akan betul-betul macam macam tu lah. Macam keras kepala. Tapi selalunya yang anak tengah tu dia adalah dia yang kuat dari segi dia bring the family together. Selalunya gitu yang anak tengah tu kan. Kalau macam hari jadi, contohnya hari jadi, kalau saya tak bunyi dulu, yang lain tak akan bunyi bang. So Haikal, adakah adik awak yang nombor 2 macam tu? Tak pun. Tak. Okay, first awak, second lelaki ke perempuan? Perempuan. Oh patutlah sebab second perempuan, lepas tu third boy.
Third boy. Lelaki. Memang daddy's girl lah tu. Yes. Adik perempuan awak sayang, awak jaga. Lepas tu adik seorang tu kakak dia sayang, dia jaga. Oi, susah tu. Wah, dia nombor 2. Okay. Seorang tak tu girl. Very good insight Farhanis. Awak counselor yang bagus lah. Bagus. Terima kasih bang. InsyaAllah doakan saya dapat kerja yang apa yang saya nak lah. Saya pun pernah gagal juga dulu bang. Ya, gagal dari segi macam mana tu? Gagal dari segi macam contoh dulu saya belajar dekat saya belajar SPM, saya banyak gagal dekat bahagian agama ni, saya gagal semua. Lepas tu ayah saya hantar dekat KPTM selama 1 tahun, saya pergi main-main je bang. Saya dapat pointer 1.8 sahaja. And then saya ambil, lepas tu ayah saya kata okey, Angah berhenti. Lepas tu saya pun berhentilah. Saya berhenti, saya kerja. Masa tu saya duduk diam dekat atas kursi tu, saya fikir apa yang aku nak buat dalam hidup aku. And then saya fikir ayah aku dah besarkan aku sampai ke tahap ni, aku just nak kerja macam ni ke? Tak adalah kerja butik tu tak elok, tapi kita mestilah nak ada impact Paling kita. baik lah, ada best. Kita lah. Lepas tu saya pun cakap, saya decide, saya cakap dekat ayah saya, okey ayah, saya nak sambung belajar bahagian kaunseling. Saya tak tahu kenapa diri saya suka bercakap dengan orang, saya suka dekati masyarakat. Jadi dengan cara tu saya pun terus decide untuk ambil kaunseling. Lepas tu saya dapat kaunseling dekat diploma. Saya dapat diploma, saya belajar. Pointer saya 3 poin ke atas sahaja. Saya macam terkejut, saya boleh sambung, saya boleh dapat apa yang saya nak. Lepas tu saya terus sambung degree, habiskan degree, dapatkan lesen kaunselor. Saya pun tak percaya saya dapat lesen kaunselor. Alhamdulillah. Macam nak cakap, bila kita gagal, kita akan belajar daripada situ sebenarnya. Betul. Saya kata, ya Allah, saya tak sangka saya boleh sampai ke tahap ni. Walaupun saya rasa macam aku ni anak yang paling, saya rasa saya anak yang paling tak pandai sekali, tapi saya alhamdulillah lah, saya dapat capai apa yang saya nak. Walaupun saya tak baru habis belajar, baru nak kerja, macam tu lah. So are you considered the most successful in siblings? Paling successful, paling berjaya? Abang saya doktor. Wow, awak ni datang daripada keluarga yang pandai-pandai ni. Kalau awak abang doktor, awak kaunselor, semua hebat-hebat. Tapi tak adalah, saya nak cakap dekat abang, benda tu yang ajar saya. Macam kegagalan saya tengok abang saya boleh berjaya, macam susah apa semua, duduk dekat Mesir apa semua, saya duduk main-main macam tu. Saya rasa macam kesian kat ayah saya. Ayah saya hantar saya sekolah agama tu abang. Sekolah agama. Tapi saya macam main-main dengan keadaan saya buat macam tu, saya buat macam perangai. Lepas tu baru saya jadi fikir, aku sebenarnya dah buat mak ayah aku ni sedih sampai ke tahap macam dia tak cerita kat kita, tapi dia habiskan duit dekat KPTM tu. Kalau habiskan duit berpuluh ribu bang. Saya sangat tahu pasal apa, education ni memang mahal. So saya dah banyak invest kat anak-anak saya. Tapi saya selalu kata dengan my wife lah, tak apa, demi anak-anak tak apa. Susah dahulu, senang kemudian. Betul tu. Sebab itulah saya macam, saya nak decide nak sambung master, saya fikir balik macam saya nak kerja dululah. Kalau ada rezeki boleh saya nak sambung master, ambil bahagian psikologi ke mungkin. You know the thing, my second daughter, dia pun ambil psikologi tau untuk university. Psikologi kan dia lebih kepada penyakit-penyakit yang macam psikosis. Dia ambil tu yang criminal psychology. Yes, betul. Saya minat sebenarnya, tapi saya takut lagi, macam fikir-fikir lagi macam tu lah. Aikal, awak pakar apa? Saya? Tak tahulah. Saya elektrik elektronik. Yalah. So tapi mesti ada, you must be good in something kan. Tengah cari kejayaan yang mana saya nak pergi. Boleh. Ada 7. Tapi tak apa, awak masih muda lagi. Macam saya pun dulu memang tak ada arah pun. Memang apa saya nak buat dengan hidup saya. So korang just imagine, saya pernah jadi cleaner. Saya pernah jaga alarm central. Jaga alarm lah kan. Kalau rumah kena rompak, ada bunyi nino, kita call polis gitu. Saya pernah jaga cuci aircon. Saya pernah kerja dekat restoran. Saya pernah jadi waiter. Saya pernah jadi bouncer. Saya pernah jadi ejen kereta, ejen rumah, ejen insurans. Semua benda saya buat. Sampailah saya cari. Bila dapat pelakon, alhamdulillah. So ni dah 24 tahun dalam bidang industri ni. So memang masa mencari kita punya kepakaran tu agak lama. So kita jangan putus asa. Betul bang. Saya kalau belajar, saya nak cakap dekat Abang Lahan, sekarang dia punya pressure sangat-sangat lah sama sekarang belajar dia. Tapi kalau bila kita fikir balik tentang mak ayah kita tak akan rasa pun benda tu. Ya, betul. That's why isteri saya selalu ingat pada anak-anak lah,
You all must remember your daddy sacrifice, yang whatever we do for you. Tapi saya tak pernah pressure anak-anak saya. Saya selalu cakap dengan anak-anak saya, especially saya punya anak kedua ni sebab dia tengah buat dia punya A-levels. So it's very difficult, you know kan, A-level susah kan. So dia kata that I'm worried about my result, whatever. Tapi dia dah dapat dah offer daripada university dekat UK. So I told her, Kak, don't worry. I know you try your best, tapi kalau you tak dapat apa yang you want, tak apalah, you can always try again. Kita go for private class ke apa ke. Doesn't mean the end of the world. Yang pertama, daddy tak akan marah. Daddy tak akan cakap, I dah buang duit ratusan ribu and you cannot even do this. Saya tak akan cakap macam tu. No matter what, kalau you gagal macam mana pun, daddy tak akan rasa hampa apa-apa. Saya terus cakap dengan anak saya, as long as you are happy, daddy tahu sebab saya tengok macam mana dia belajar. Dia memang put effort banyak gila. So bila dia, let's say dia tak buat, don't do well, saya boleh nampak dia punya disappointment tu sangat-sangat deep. So saya tak nak benda tu menjadi satu beban untuk diri dia tau. Yang dia macam mana pun dia nak kena buktikan sangat kepada parents dia. Sebab kita parents kan, kita tahu, kita tengok kesungguhan seorang anak tu macam mana. Kalau kita dah tengok dia dah cuba dah sungguh-sungguh dah cuba, kita jangan push sangat, nanti budak tu akan jadi lagi stres. Ya, betul. Kadang-kadang kita ada ibu bapa, dia memberi tekanan tu menyebabkan anak-anak tu jadi semakin down. Memanglah dia habiskan belajar, tapi dalam masa yang sama, kadang-kadang benda yang dia minat tu dia jadi menurun disebabkan mak ayah selalu pressure. Ya, betul. Dan lepas tu sekarang mental health tu very common tau dengan anak-anak muda. Ya, Sebab saya pun pernah lah ada seorang kawan dia memang buat NGO mental health. So sekarang masa saya umur saya 12 tahun, 13 tahun, saya memang masa tu lah semua free and easy, tak ada masalah lah, happy. Tapi sekarang umur 12 tahun, 13 tahun dah tahu apa tu anxiety, apa tu depression, apa tu mental health, apa tu ADHD, OCD, semua orang dah tahu tau. So kadang-kadang knowledge tu bila kita dah tahu terlalu banyak, kadang jadi problem juga. If they know too much. Itu pendapat saya lah. Tapi kita kena zaman sekarang perlu ada knowledge juga. Tapi tak adalah macam tu sangat. Tapi kita kena ada knowledge untuk diri kita, untuk orang sekeliling kita. Kadang-kadang kita tak nampak orang sekeliling kita pun mempunyai isu berkenaan dengan mental. Betul. Lepas tu mental health ni bukan katalah batuk ke apa kan. Dia akan dapat sesama ke demam, kita boleh tahu, kita boleh rasa. Sebab dia memang penyakit dalaman. Kita tak susah nak kita spot dan kita cari, susah. Betul. So jangan main-main. So kepada semua kat luar sana, jangan terlalu stres anak-anak kita. Okay, jangan push sangat. Kalau dah tahu dia try their best, bagi tahu yang everything okay, bagi dia semangat. Awak saya cakap parents main peranan untuk jadi kawan dan beri sokongan dengan apa yang anak-anak buat. Minat anak-anak semasa membesar berubah-ubah sebab mereka masih mencari penyelesaian diri. Betul. Itulah. Okay. Sangat-sangat bagus insight daripada Farhanis. Haikal, awak senyap je Haikal. Cakaplah sedikit. Saya malu lah. Malu apanya. Macam mana korang kenal each other? Saya pernah Praktikal. Saya praktikal dekat dia orang punya politeknik. Saya jadi kaunselor kat sana, kaunselor pelatih. Saya buat program, saya buat sesi kaunseling, macam itulah. Saya klien dia lah. Kaunselor Haikal ke tak? Macam mana? Awak pernah kaunselor Haikal ke tidak? Pernah lah. Etika kaunseling, saya tak ada cakap pernah ke tak. Macam kalau Biar rahsia. macam klien saya sendiri yang kata saya pernah buat sesi tu hak dia lah. Macam saya tak cakap dia ni pernah buat sesi yang saya tak boleh. Macam tu lah. Betul. Sebab kita ada contoh kalau macam abang buat sesi ni, sampai setakat tu je lah. Kita nak tengok perubahan abang. Kita ada beberapa sesi dalam 3, 4, 5, 6 sesi. Kalau dah okey, kita tak proceed dah lah. Macam tu lah. Tapi so far kapan dia memang bagus lah. Biasanya dia buat program apa-apa bagus lah. Saya dengar dia cakap pun saya rasa very easy to approach. Sebab apa? Ada kaunselor bengis, garang kan. Kita nak open to the counselor pun macam takut-takut. Tapi Farhanis ni tahu dia memang you are very easy to talk to, I can see. Boleh nak tanya abang, apa yang abang faham tentang kaunselor dengan kaunseling tu yang abang tahu? Yang abang tahu. Kaunselor dan kaunseling. Kaunseling tu, kaunseling tu sampai saya dia kena dilakukan. Dia kena dilakukan dengan sepenuh rela hati. Baru benda tu boleh ambil efek. Kalau dia pergi sana dengan kalau terpaksa ataupun dia pergi sama hanya untuk tunjuk kat orang yang I pergi tahu, tapi dia tak cuba sedaya upaya untuk dengar apa yang dikatakan. Kadang-kadang ada orang tu dia tengok
siapa yang kata. Dia tak dengar apa yang dikata. Selalu ada orang macam itu. Kalau mak kita cakap jangan makan, beza kalau kakak cakap jangan makan. Kalau kakak cakap jangan makan, aku lantaklah, aku tak sakit hati. Tapi kalau mak cakap gitu, oh sakit hati dia semua macam kadang-kadang saya rasa macam tu lah. Tapi as a counsellor tu, saya pun tak tahu sebab different topik, different cara kita nak counselling. Bukan semua topik kita, counsellor ada format yang sama. Saya rasa semua ada dia punya taktik ataupun strategi dia masing-masing. Jadi sebabkan abang masuk live saya, just saya nak bagi awareness lah, bukan tentang kaunseling lah. Kebanyakannya ada sesetengah individu ataupun individu lah, masyarakat yang anggap kaunseling ni macam aku nak dengar masalah je, masalah. Tak semestinya. Kadang-kadang orang datang just nak meluah, nak bercerita. Someone dia tak ada tempat nak meluah, dia just datang kat kaunseling tu dia nak berkongsi. Bila dia berkongsi and then dia dapat something lah daripada situ, and then dia pun macam, oh sebenarnya aku perlu buat macam ni. Contohnya dia ada isu berkenaan dengan belajar. Dia selalu main phone ke, contoh dia main phone. Okay, dia pergi dekat kaunselor and then kaunselor akan bantu dia dari segi macam, okay, macam mana awak nak letak phone ni tak nak main lama-lama. Dia ada cara dia, macam dia kongsi and then kita bagi cadangan dekat dia, kita bantu dia celik akal. Bila dia celik akal, oh sebenarnya main phone ni lama-lama boleh memberi efek kepada diri dia, kepada orang sekeliling dia. Macam tu lah, nak bagi tahu dekat masyarakat bahawa kaunseling ni sangat penting untuk nak orang kat masyarakat lah, bahawa tak semestinya kaunselor tu bukan pemberi solusi, tapi dia bantu cari solusi bersama klien dan persetujuan klien tu sendiri. Betul. Dan social media pun main peranan yang agak besar dari segi mental state anak-anak zaman sekarang tau. Social media ni dia boleh jadi satu kuman kan. Dia boleh jadi satu penyakit saya tengok kalau orang yang terlalu taksub dengan social media ni. Serius. Kesian kadang-kadang, saya kesian dekat remaja lah, paling saya kesian dekat remaja. Sebab dia baru nak hidup, baru nak membentuk kehidupan. Bila dia duduk dalam sosial media ni dengan keadaan yang dia, kadang-kadang benda yang dia dapat tu tak semestinya betul, bang. Betul. Lepas tu ni belum lagi masuk isu cyberbullying. Saya banyak sangat bang. Abang pernah kena ke? Saya tak adalah, tapi ada jugalah hater sana sini. Tapi saya senang je block je. Block je terus. Betul. Tak ada dulu. Macam tu abang. Apa? Haikal cakap apa tadi? Tak dengar Haikal? Tak tahu nak cakap apa dah. Tak cakap apa. Dia segan lah tu. Thank you so much Farhanis. You banyak insights that you share with us. Saya doakan awak maju jaya dalam bidang awak. Awak satu hari nanti jadilah satu kaunselor yang orang boleh menjadikan satu contoh supaya orang dapat improve cara kehidupan mereka, dan semoga cepat dapat jodoh kalau diizinkan ibu bapa. Nak accept sekejap. Okey. 1, 2, 3. Okey. Baik. Terima kasih bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Bagus lah. Wah, topik yang bagus hari ini. Kita berbual pasal perasaan. Abang besar dah kuluat. Abang besar dah kuluat. Apa benda tu? Kuluat. Oh, ramai kata setuju. Bagus, betul. Apa yang betul? Apa yang setuju? Topik apa? Datuk dia single lagi ke? Iqmal. Iqmal dia kata dia single lagi. Dia dah 25 ke 25 tahun. Dia kata dia mak bapak dia tak bagi dia kahwin dulu. So kalau Iqmal awak nak try Farhanis tu, all the best. All the best. Lepas tu saya nampak satu komen tadi. Oi, kalau ni kaunselor aku, hari-hari aku nak counselling. Korang pun aduh. Naughty korang Korang pun naughty Nak gak? Boleh bang. Apa yang nak gak? Waalaikumsalam Ashima. Bujang senang kata Iqmal. Good luck bro. Good luck to you Iqmal. Awak nak dating dengan seorang kaunselor? Standby lah. Siap-siap hari-hari kena counselling. Konggang. Baru tahu. Waalaikumsalam Abdul Razif Wajib. Waalaikumsalam. Okey, ada yang nak tidur. Okey lah, tidurlah. Okey, good night.